Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dalam sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita bersama pada tengah hari kot, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sebagaimana kita masih lagi berada di rumah Allah, maka mudah-mudahan tandanya Allah sayang dengan kita. Bila Allah sayang dengan seseorang itu, Allah suka dia duduk lama dengan dia. Sebagaimana kita kalau ada rumah kita sendiri, kita kalau nak jemput orang datang ke rumah kita, bukan sebarang orang, mesti kita baik dengan dia, kita rapat dengan dia, kita suka dia. Bila dia datang rumah kita, konok dia datang. Dan bila dia nak balik, kita akan cakap apa? Awal lagi, duduk lagi, nak bagi lagi makanan banyak lagi, kat rumah tak habis lagi. Seronoknya dengan orang tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah suka dan sayang dengan seseorang tu, lama dia duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dia semayang, dia tak ada terus beredar. Sebab tu makruh habis semayang kita bangun terus, habis salam bangun terus, makruh perbuatan tersebut. Jadi duduk sebentar, berzikir, berwirid, berdoa, minta apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah nampak macam kita ni bersungguh nak dapat sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang berbaki daripada Ramadan ini, hari ini pun ada 21 Ramadan, mudah-mudahanlah baki itu kita tambahkan kekuatan untuk beramal. Bukan makin lemah, makin bertambah amal. Kita pun tahu lagi hujung Ramadan lagi berat ujiannya, lagi besar dia punya dugaan, makin malas. Lagi hujung Ramadan lagi malas. Sebab tu ada doa minta lindung daripada malas. Doa ni haraplah kita semua baca. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada runsing dan sedih. Wa na'udzubika minal ajli wal kasal. Kami berlindung dengan Engkau wahai Allah daripada lemah dan malas. Ya, kita malas. Lagi hujung Ramadan lagi malas. Tak percaya tengok tarawih. Awal Ramadan dah tak sama dah sekarang punya tarawih. Dia punya kualiti Ramadan punya hujung. Sebab tu ada doa minta lindung daripada malas. Semoga kita semua jangan malas. Teruslah rajin beribadat kepada Allah dan penatkan diri untuk gembirakan Allah. Kenapa tidak? Sebab untuk urusan dunia kita sanggup penat, keluar peluh, sanggup macam-macam perit kita ambil sebab nak dapatkan habuan dunia. Tetapi untuk dapat keridaan Allah, kita boleh pula berkira dengan Allah. Maka mudah-mudahanlah Ramadan yang berbaki ini kuatkan semangat,
Dan untuk kuatkan semangat ni, antaranya ialah kita beri semangat pada orang lain. Maknanya kita nampak dia macam lain macam je kan, lemah je, kita kena sama-sama semangat. Maka kita cakap kat dia bukan untuk dia saja, untuk diri kita yang cakap ni. Barulah kita sama-sama bersemangat, insya-Allah sampai akhir Ramadan kita tak terkurang amal. Dan kita kena ingat amal itu dikira ialah pada penghujung, bukan di awal. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi beritahu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dikira pada penghujungnya. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban rahmatullahi alaih. Mana kata kalau kita punya awal Ramadan cantik, 8 rakaat, 20 rakaat tak tinggal, witir jaga semua buat, sedekah semua tak pernah tinggal, zikir Quran. Tapi bila saat hujung Ramadan mula kurang, main tarawih je ada, je tak ada. Tak ada tu, kalau tak ada tu sebab urusan benda penting tak apa. Ini tak ada sebab pergi shopping. Tu bahaya tu. Kalau tak ada sebab urusan yang terpaksa ditunaikan, itu tak apa, tak mengapa. Nak buat macam mana, kita manusia biasa. Tetapi kalau kita tinggalkan amalan yang besar begitu dengan sebab yang tak sepatutnya, maka kita takut. Ni hadis beritahu, amal itu dikira yang hujung. Kalau hujung kurang amal, maka sepanjang Ramadan lah Allah kira kurang. Dan begitu jugalah kesudahan mati seseorang itu adalah masa dia mati. Allah tak kira masa awal dia hidup. Kalau contoh masa muda dulu dia banyak tinggal semayang, banyak tinggal puasa, banyak buat dosa maksiat, tapi dia dah diberi hidayat, diberi taufik oleh Allah, berubah jadi baik, datang masjid semayang, maka tiba-tiba dia mati. Ada orang dia sempat beribadat seminggu je, sebelum seminggu tu dia buat dosa, dia tak pernah semayang. Tiba-tiba ada orang tegur dia, marilah semayang, datanglah masjid, lama tak jumpa. Maka dia pun datang, seminggu je semayang, kemudian mati. Allah kira yang seminggu je semayang seolah-olah macam dia semayang semua hidup. Jadi oleh itu penghujung sangat penting. Penghujung sangat penting, lebih-lebih lagi malam raya. Ini bukan nak cerita pasal raya, malam raya pun sangat penting. Tapi sebelum saya masuk cerita tu, saya nak kongsi sikit berkaitan kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah buka pintu syurga sebenarnya untuk kita. Tajuk untuk saya pun, terbukanya pintu syurga, termakbulnya doa. Awal Ramadan lagi memang Allah dah buka pintu syurga. Ini pun berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis begitu panjang, sangat-sangat panjang, saya tak mampu nak baca semua. Tapi saya bawa juga dia punya matan hadis tu sedikit supaya kita tahu begitu bertuahnya kita berada di bulan Ramadan. Antara matan isi hadis tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata la tubakharu wa tuzayyanu min al-hawli ila al-hawli lidukhuli syahri Ramadan, fa idza kanat awwalu lailatin min syahri Ramadan habbat rihun min tahti al-'arsy yuqalu laha al-musiratu fatusaffaqu waraqu ashjar al-jinan wa halaqu al-masari'i fayusma'u lidzalika taninun lam yasma'i sami'u ahsana minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syurga akan diwangikan. Tubakhar, bukhur, kita biasa dengar perkataan bukhur kan, yang orang bakar tu, macam apa nak panggil, bakar bagi wangi. Ada setengah masjid suruh dia pasang benda tu, sini tak ada kot. Ada orang dia tak kena hidung dia. Orang Arab selalu guna. Dekat Masjidil Haram memang ada, Masjid Haram, Masjid Nabawi memang ada letak kat depan, bakar bagi wangi. Allah, Nabi beritahu, Allah letak dalam syurga bau wangi tu pada bulan Ramadan. Kemudian bukan saja Allah wangikan syurga, bahkan dihias tahun demi tahun. Nabi beritahu dah hari ini, tahun demi tahun, setiap tahun Ramadan Allah akan hiaskan syurga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam pertama bulan Ramadan maka akan bertiup angin daripada bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, yang nama angin tersebut adalah Al-Musirah. Diberi nama, angin pun ada nama. Jadi ketika mana angin tu bertiup, maka terkenalah pada daun-daun pintu syurga. Daun pintu syurga ni ada daun dia. Ada dia punya penolak pintu tu. Jadi angin tu tiup kena daun pintu. Bukan saja kena daun pintu, bahkan kena pemegang pintu, ganggang pintu tu. Maka bila kena, pintu tu akan bergerak. Bila pintu tu bergerak, maka keluar bunyi yang sangat merdu, taninun, yang sangat sedap didengari, yang mana tak pernah didengari oleh mana-mana telinga sejak mereka hidup.
Yang mana bunyinya lagi sedap dengar, lagi best dengar, lagi seronok dengar, yang mana dia berlaku dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bunyi pintu syurga pun sedap. Kita punya pintu surau wangi punya bunyi apa? Kriak kan. Tu pintu kayu macam tu. Bunyi dia pun tak sedap dengar kan. Sampai jemaah kata bila lah nak berminyak ke, tukar pintu baru ke apa ke. Tapi pintu syurga Allah buat disebabkan angin yang bertiup itu pada awal Ramadan, maka dia keluar bunyi yang begitu sedap yang tak pernah didengari oleh mana-mana telinga. Bayangkan baru bunyi pintu pun dah sedap, apakah nikmat dalam syurga lagi. Belum masuk lagi baru bunyi pintu ya. Inilah nikmat yang Allah akan beri kepada ahli syurga. Jadi hadis memang ada beritahu, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang lain. Dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, bila masuknya Ramadan, Allah akan buka pintu syurga, kunci pintu neraka dan dirantaikan syaitan-syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Jadi memang bulan Ramadan ni Allah gembira sangat dengan manusia ni, dengan orang yang berpuasa ni, sampai Allah pergi buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Seronok gembiranya dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebab mereka sanggup tahan makan minum, bukan saja tahan makan minum, bahkan mereka menahan keinginan mereka pada bulan Ramadan, maka Allah gembira tersebut, Allah buka pintu syurga. Jadi ini kelebihan yang kita akan dapat di bulan Ramadan. Dan satu-satunya amalan yang tak nampak amalannya ialah amalan puasa. Orang tu tengah bersandar, kita mana tahu dia puasa tak puasa? Tak tahu. Kat luar tu Orang yang buat kerja tu, kita jangan dia tak puasa pula kan. Tengah panas tu dia buat kerja. Ada kadang-kadang saya tengok tempat pasang wire. Jangan terus tuduh ni tak puasa ni, tengok semangat ni macam nanti dulu. Amalan puasa tak ada siapa pun nampak. Amalan puasa amalan rahsia. Sebab itu Allah beritahu dalam hadis Qudsi, riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah juga, riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Dalam hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Seluruh amalan manusia semua untuk dia, melainkan puasa, kerana aku yang akan bayar pahala puasa tersebut. Sebab apa? Pahala puasa mana boleh kira oleh malaikat, tak nampak macam mana nak kira. Orang tu duduk bersandar sedang puasa pun sedang dikira oleh Allah. Dia punya terlelap tertidur masa berpuasa pun dikira oleh Allah. Apatah lagi dia baca Quran, berzikir, beribadah, beramal, lagi semua dikira oleh Allah. Jadi sebab tu Allah sendiri yang akan bayar pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka gembiranya Allah dengan amalan puasa itu, Allah buka pintu syurga untuk kita. Dan bila sebut syurga, kita tak boleh imagine dia punya nikmat dalam syurga. Berapa banyak ayat dalam Quran cerita pasal syurga je. Jadi saya bawa sikit je ayat yang cerita pasal syurga dalam Quran. Antaranya ayat yang ada dalam surah At-Tur, ayatnya panjang juga, tapi saya ambil sikit-sikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang yang bertakwa akan berada dalam syurga dan kenikmatan. Innal muttaqin ni, orang bertakwa ni adalah kita panggil apa? Jawapan ataupun hasil daripada berpuasa. Sebagaimana ayat yang kita biasa dengar bila cerita pasal puasa, mesti ayat ni akan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hujung dia tu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita buat tu, kamu jadi orang yang bertakwa, kata Allah. Jadi orang yang bertakwa, mereka akan dapat apa? Ni, mereka akan berada dalam syurga dan kenikmatan. Yang mana syurga tersebut, fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka akan gembira dengan apa yang Allah beri kepada mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Allah selamatkan mereka daripada neraka jahanam. Mereka buat apa dalam syurga? Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah, seronoklah kamu dalam syurga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan masa hidup kat dunia dahulu. Muttaqina ala sururim masfufah. Kamu akan duduk berteleku, bersandar di atas katil-katil yang telah disusun dalam syurga Allah. Katil disusun ni, kita tak boleh faham apa benda lah katil disusun ni. Rumah kita ada katil, tapi nak faham katil tu susun tu maknanya satu, banyak. Kenapa nak bagi banyak-banyak? Satu tak cukup ke? Itulah sifat kita manusia. Allah dah beritahu lah kita kat dunia ni memang tak pernah puas apa yang kita ada. Apa yang kita ada, kita tak pernah puas. Ini sifat kita manusia.
maka Allah akan puaskan apa yang kita nak dalam syurga. Dunia memang kita takkan puas. Satu kereta dah ada, nak ada lagi kereta. Pergi tanya dia, kau nak tak aku bagi satu kereta lagi? Oh, mau tak nak? Meh sini aku nak. Oh, ada rumah, di offer nak rumah, nak. Itulah kita manusia. Tapi kita tak akan puas. Sebagaimana hari Nabi SAW, satu orang yang ada lembah emas, ada segunung emas. Tanya pada dia, kalau di offer pada dia, nak lagi tak satu lembah emas? Mesti dia akan nak lagi, dia tak akan puas. Sampai bila dia tak akan puas? Sampai tanah dimasuk dalam mulut dia. Maksudnya sampai dia mati. Dah mati baru berhenti dia punya keinginan dia. Tapi dalam syurga, Allah akan puaskan semua keinginan kita. Jangan tanya apa yang kita nak, semua Allah boleh bagi. Sebab itu disebut katil yang begitu banyak ni nak beritahu keinginan kita begitu banyak dalam syurga. Lepas satu nak satu, lepas satu nak satu, Allah bagi, semua Allah bagi. Kemudian sahaja wazawwajnahum bihurin ain, Allah kahwinkan mereka dengan bidadari. Ni laki sedap lah dengar. Muslimat dia marah aja manjang ayat ni. Apa? Tapi kita orang dapat apa? Yang laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Dia sebenarnya ada nikmat yang Allah beri pada mereka. Kalau mereka jadi isteri, mereka akan dilantik oleh Allah sebagai ketua bidadari. Sebagaimana bidadari tu cantik, mereka berlipat kali ganda lagi cantik daripada bidadari. Dan kenapa Allah jadikan ada bidadari? Supaya isteri itu juga berehat. Kat dunia isteri banyak bekerja, korbankan diri dia untuk suami, penuhkan keinginan suami. Mereka syurga, Allah beri dia rehat. Wahai isteri, kau rehat. Sekarang ni ada bidadari, biar dilayan dia. Itu maksudnya. Dan juga kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang sama juga, dalam surah At-Tur tadi, saya langkah sedikit. Dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Kami kurniakan kepada mereka buah-buahan dan daging daripada apa yang mereka nak. Maksudnya dalam syurga, kita sebut je lah apa kita nak, buah ke, makanan daging ke, semua Allah bagi. Kenapa dia sebut buah dengan daging? Sebab ini kita punya kemuncak makanan. Sebenarnya ada lagi makanan yang lain, tapi keinginan kita dalam syurga benda yang berasaskan buah, sebab dia sedap mata memandang, dan daging sebab kita suka benda yang macam tu. Ayam dia semua masuk dalam tu, daging tu. Burung semua termasuk dalam daging. Itu keinginan kita sebagai manusia. Bulan Ramadan ni pun kita boleh nampak benda yang berasaskan macam daging, ayam, kambing, tu semua sedap. Orang jual daging tu kecil-kecil mahal tu pun tak apa lah, belilah sebab selera, nampak sedap. Dekat syurga Allah boleh bagi berapa banyak kita nak. Mimma yashtahun, berapa banyak yang kita nak, semua kita minta Allah boleh bagi. Berapa jenis masakan yang kita nak, semua Allah boleh bagi. Yatanaza'una fiha ka'san la laghu wa la ta'sim. Mereka akan bertukar-tukar gelas. Seronoknya di dalam syurga tu sampai boleh tukar-tukar pula gelas. Tidak ada perkataan yang tak elok dalam syurga, dan tidak ada berbuat dosa. Itu sedikit nikmat dalam syurga. Dalam ayat lain Allah cerita lagi. Antaranya dalam surah Muhammad ayat 15, Allah beritahu macam mana syurga yang Allah sediakan untuk orang bertakwa. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan syurga yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana? Fiha anharum mimma in ghairi asinin. Yang mana dalamnya ada sungai yang daripada air asin. Asin ni bukan air asin. Air masin ke? Bukan. Air apa? Air yang tidak payau, mana sedap ditekak. Dia bukan air manis, bukan. Dia air biasa tapi sedap ditekak. Air kuku ke? Bukan. Air kowek lagi lah, bukan. Jadi air apa? Air apa pun tak boleh imagine. Sebab tu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia sejenis air biasa, air tawar biasa, tetapi dia sedap ditekak kalau kita minum selera. Yang pertama airnya begitu. Yang kedua airnya wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Sungai yang daripada susu yang tidak akan berubah rasanya. Sedap je minum. Susu kat dunia ni kalau buka 3 hari expired, tak tahan lama. Tapi susu dalam yang Allah nak bagi dalam syurga bukan bentuk bekas, sungai Allah bagi. Nak minum berapa banyak, nak mandi dalam tu terpulang. Dan juga yang keempat, yang ketiga Allah bagi sungai apa? Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin. Sungai daripada arak yang sedap bagi orang yang minum. Jadi Allah sebut sifat arak dalam syurga dia sedap diminum. Kalau kat dunia tak sedap mana pun. Cuma keinginan nafsu je nak. Minum mabuk, itu langgar orang tu. Tapi dekat dalam syurga, kita punya susu arak yang kita minum tak akan mabuk-mabuk. Bahkan seronok diminum dan terus minum sampai suka hatilah nak minum berapa lama.
Kemudian yang keempat, Allah akan bagi wa anhar min asalin musaffa. Allah akan bagi sungai daripada madu yang pure, tak ada bercampur, tak ada rosak, tak ada apa-apa kulit, ada ke bulu ke apa, tak ada. Bersih, sebersih-bersihnya madu yang Allah akan beri. Walahum fiha min kulli thamarat. Dalam syurga juga Allah bagi untuk mereka buah-buahan. Memang akan disebut banyak kali buah. Sebab memang kita suka buah dan senang makan buah. Tak perlu fikir banyak, tengok buah memang orang akan ambil. Kalau kita hidang buka puasa, orang akan ambil buah. Tak ada masalah sebab buah ni senang dimakan. Dan dia orang selera tengok. Sebab tu Allah bagi. Dalam syurga banyak disebut dalam Quran cerita pasal buah. Itu baru sedikit nikmat yang Allah beri dalam Quran. Banyak lagi yang nak ceritanya. Tapi kalau kita fikir satu nikmat pun kalau kita dapat nak dibandingkan dunia ni memang tak akan sama. Tak akan sama. Salah satu orang pergi satu tempat, dia tengok tempat ni cantik macam syurga, pun tak akan sama. Jauh langit bumi dengan syurga yang Allah akan beri kepada kita untuk orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa mereka ada satu pintu khas dekat akhirat, namanya Babur Rayyan, pintu Rayyan. Semua kita akan masuk ke situ kalau kita jaga puasa kita. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga ikut situ insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi oleh itu jagalah puasa kita sampai ke akhir Ramadan. Mudah-mudahan pintu tu kita akan dijemput oleh Allah, oleh malaikat. Silalah masuk, silalah masuk, silalah masuk. Nama kita ada. Ada nama? Ada. Jemput masuk. Takut kita punya puasa nama kita tak ada. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga kita baki Ramadan ni jagalah puasa kita dengan berkualiti. Jadi oleh itu macam mana nak dapatkan syurga ini? Maka disambung dengan banyakkan berdoa. Maka sebab itu bulan Ramadan antara bulan yang paling makbul doa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka oleh itu gunakanlah masa yang sedia ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, banyakkan berdoa. Kalau nak cerita hadis pasal doa bulan Ramadan banyak. Jadi senang faham, doa je lah. Satu hadis yang Nabi sebut antaranya ialah 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Sepanjang dia berpuasa tu daripada sahur sampailah masuk maghrib, dia punya ketika itu doa aja Allah makbul doa. Bukan waktu nak berbuka tu baru nak doa. Salah Waktu berbuka adalah waktu makan, bukan waktu doa. Jangan doa panjang-panjang. Salah. Siapa doa panjang-panjang salah. Nak doa ringkas je, pendek. Boleh baca doa apa pun boleh. Tak semestinya baca Allah malakas sunnah tu. Doa lain pun boleh. Bismillah pun doa juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar pun doa juga. Satu orang tak nak makan sebab dia buka puasa pun boleh juga, sebab dia memang tengah buka puasa. Yang dituntut adalah berbuka, cuma ditinggallah sunnah doa tu. Jadi oleh itu jangan doa panjang-panjang, baca doa ketika itu pun doa makbul doa, cuma jangan panjang doa. Yang waktu yang mustajab doa yang digalakkan kita berdoa adalah sebelum masuk maghrib. 10 minit lah paling kurang. Kalau lagi panjang lagi bagus. Waktu itulah kita kumpul keluarga kita untuk berdoa kalau kita buka puasa kat rumah. Kalau kita buka puasa kat masjid surau, kat sini kan contohnya, sini ada buat majlis buka puasa kan, alhamdulillah. Jadi minta seorang wakil baca doa. Dan kalau boleh baca doa tu tak payah bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu. Bahasa kita ni semua tak pandai Arab. Tak tahulah, kalau ada yang pandai Arab tu baguslah, alhamdulillah. Saya galakkan belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni bahasa ranking yang terbaik dalam dunia sebenarnya. Siapa belajar bahasa Arab dia akan nampak begitu indahnya bahasa. Paling indahlah bahasa Arab. Sehingga kan bahasa lain semua copy paste ambil bahasa Arab. Bahasa kita pun banyak ambil bahasa Arab. Tapi kalau time kita berbuka, kita bersama dengan orang lain, waktu berbuka tu doalah bahasa Melayu. Sebut apa yang kita nak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima puasa, terima amal, panjangkan umur dalam kebaikan, murah rezeki, beri sihat, mati dalam keadaan beriman, mati husnul khatimah, mati dapat ucap kalimah la ilaha illallah. Minta masa tu. Yang lain dengar ni jangan pula tengok kurma, tengok lauk tu, jangan. Dengar apa yang dibaca. Amin, amin, amin. Gunakan masa makbul doa. Yang kedua, orang yang makbul doa ialah imamun adil. Pemerintah yang adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau kita jadi pemimpin, ketua sesuatu organisasi, berlakulah adil kepada orang bawahan kita. Dan kalau kita ada orang bawahan kita, ini satu hadis juga, barang siapa yang meringankan bebanan kepada orang bawahan dia di bulan Ramadan, yang pertama Allah akan ampunkan dosa dia, yang kedua Allah akan lepaskan tengkuk dia daripada api neraka.
masa Allah akan lepaskan dia daripada api neraka. Hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi alaih. Jadi siapa yang jadi bos, siapa yang jadi ketua, ada orang bawahan, ringankan kerja bagi mereka, dia akan dapat dua fadilat tadi. Allah ampun dosa, Allah akan lepaskan daripada api neraka. Kita fasa terakhir 10 akhir Ramadan, itqum minan nar. Jadi peluang untuk orang yang jadi ketua ni keuntungan dengan mereka. Ringankan bebangan sebagai mereka mudah nak jaga ibadat puasa. Jadi orang yang pemimpin adil ni, Allah terima doa mereka. Begitulah kalau contoh dia puasa, kemudian dia pula pemimpin, 2 kali mustajab doa untuk dia. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Andai katalah kita bulan Ramadan ini dizalimi, maka kita jangan celupa sangat mulut kita nak marah. Gunakan waktu tu doa kita yang makbul itu untuk berdoa. Jangan doa keburukan pada orang yang menzalimi kita. Bahkan doalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita di bulan Ramadan ni sebenarnya banyak juga dizalimi sebenarnya. Dizalimi perasaan. Kadang-kadang kita sakit hati dengan orang. Contoh kita bawa kereta, bulan Ramadan paling atur uji kesabaran, betul tak? Tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang cilok kita, tak potong, tak ikut suka dia je bawa. Jadi bulan Ramadan ingat, sabar yang pertama. Yang kedua, cakap kat diri sendiri, aku sedang berpuasa. Ini pun sunnah, cakap aku sedang berpuasa. Yang ketiga, gunakan waktu tu doa makbul doa, sebab dizalimi perasaan, ya Allah, nak marah. Hatta contoh kita kena langgar daripada belakang, kita calar sikit, contoh sayang kereta, tapi ingat hadis ni, makbul doa, ya Allah, kita aku kena langgar, ya Allah, terimalah puasa aku, ya Allah. Boleh insya-Allah. Hanya kalau pergi maki orang tu, habislah kita punya doa makbul. Tapi nak buat ni bukan senang lah. Accident kita keluar, memang emosi kita fail, habis kita akan marah, kita tak akan ingat hadis ni. Jadi sebab itu kawallah diri kita, banyakkan berdoa sampai ke akhir Ramadan. Dan ini saya nak sentuh, pada malam hari raya. Pada malam hari raya juga adalah waktu mustajab doa. Hadis yang saya kata panjang tadi, riwayat daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hujung Ramadan, akhir Ramadan, pada malam yang terakhir akan didoakan kepada mereka keampunan oleh Allah SWT. Allah akan beri isytihar pengampunan kepada orang yang berpuasa. Malam itu malam raya, dan dinamakan malam itu dengan malam Lailatul Jaizah. Lailatul Jaizah, malam penganugerahan. Allah akan beri anugerah kepada kita yang berpuasa. Maka oleh itu gunakanlah waktu itu untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Malaikat akan turun pergi ke semua tempat yang ada hamba Allah SWT. Mereka akan isytiharkan, wahai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Allah SWT yang akan beri begitu banyak keampunan. Ni malaikat akan cakap ni, tapi kita tak dengar lah. Yang akan dengar ialah makhluk selain daripada jin dan manusia. Mana binatang-binatang akan dengar ucapan tersebut daripada malaikat. Jadi bila manusia pergi kepada tempat solat mereka pada malam raya, bukan pagi raya, malam raya. Daripada malam raya lagi dah semayang maghrib, jemaah jangan tinggal. Kemudian semayang ba'diyah sunat tu jangan tinggal. Semayang sunat isyak, semayang isyak, semayang ba'diyah isyak. Kemudian tunggu semayang subuh tu, semayang dulu tahajud 2 rakaat, kemudian baru semayang subuh berjemaah 2 rakaat. Semayang sunat jangan tinggal. Maka insya-Allah kita akan dapat keampunan pada pagi raya tersebut. Barulah kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan diampunkan oleh Allah, kita akan terlepas daripada doa kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana hadis Sayyidina Ka'ab bin Ujrah yang Nabi naik anak tangga 3 tu. Satu Nabi kata amin amin amin. Salah satunya malaikat Jibril telah baca doa pada dia, ba'uda man adraka ramadana falam yughfar lahu. Celakalah mereka yang jumpa Ramadan, kita lah dah ada Ramadan tapi tak diampunkan, dosanya masih sama lagi banyak, Allah tak ampun dosa mereka. Maka Nabi kata amin, na'udzubillah min zalik. Semoga kita jagalah kualiti kita punya puasa, kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam raya tu, sebab tu saya pesan malam raya janganlah sibuk dengan apa tu, apa pelita ke apa menu-menu masa hari raya tu. Boleh, tapi jangan tinggal berdoa, jangan tinggal berdoa. Ini waktu mustajab juga doa. Dan pagi raya, amalan pagi raya, selain kita biasa dengar, kita makan sebelum pergi semayang raya, kemudian kita pakai baju cantik-cantik. Afdal kalau pakai hari raya ni, afdal ni warna putih lah, sunnah ni warna putih. Tapi kalau tak ada warna putih, nak pakai warna lain pun boleh. Orang yang istiqamah ni saya cukup respect. Ada tempat karya saya pun ada, dia istiqamah baju putih je, baju putih, jubah putih. Kadang-kadang susah nak tengok dia pakai warna lain. Memang dia suka warna putih. Orang yang suka warna putih ni akan melambangkan yang dalam dia juga bersih,
Walaupun tak semestinya begitu, tapi bila dia suka benda yang bersih, benda yang putih, mudah-mudahan dalam pun putih. Okay, itu satu amalan. Yang saya nak ceritanya lah, banyakkan pagi itu bila kita jumpa kawan-kawan kita, baca doa. Doa apa yang kita nak baca pagi raya bila kita jumpa sahabat kita? Ini pun ada hadis riwayat daripada Sayyidina Khalid bin Ma'dan, bila keluar rumah pergi jumpa Sayyidina Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia terus cakap hari pagi raya ni, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah terima daripada kami dan daripada Tuhan. Maka Sayyidina Wasilah bila dengar, dia pun kata jawapan yang sama, na'am taqabbalallahu minna wa minka, ya, semoga Allah terima daripada kita dan daripada Tuhan. Maka Sayyidina Wasilah bin Al-Asqa cerita, aku dulu pun masa zaman Nabi SAW, bila aku jumpa Nabi SAW, aku telah ucapkan perkataan yang sama, taqabbalallahu minna wa minka. Nabi pun kata, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini doa yang kita kena minta pada pagi raya. Semoga Allah terima, semoga Allah terima, semoga Allah terima. Kerana kita tak tahu doa siapa yang mustajab doa. Sebab tu kita minta orang lain doa. Kita jawab, kita doa, dia balas balik. Sebab kita tak tahu siapa makbul doa. Nampak dia pakai t-shirt, nampak dia pakai seluar jeans koyak, kita tak tahu makbul doa dia. Jangan sangka buruk dengan kawan-kawan kita. Jadi mudah-mudahan mereka balas balik doa tu kita sebut, taqabbalallahu minna wa minka. Mereka jawab, Allah terima amal kita. Dan kita kena tahu, dalam beribadat puasa dua perkara kena ada, takut dan harap. Takut Allah tak terima puasa, dan pada masa sama harap Allah terima puasa. Ini sama macam ibadat qiyamul lail. Dalam surah As-Sajdah ada cerita, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Takut dan harap. Takut Allah tak terima ibadat qiyamul lail, dan pada masa sama harap Allah terima ibadat qiyamul lail. Begitu juga dengan puasa, sama-samalah kita takut Allah tak terima amal kita, tapi pada masa sama harap-haraplah Allah terima. Jadi makbul doa bukan hanya pada Ramadan, tapi pada akhir malam Ramadan pun makbul doa. Dan pagi raya jangan tinggal doa yang saya sebutkan tadi. Kita jumpa doa-doa selain kita ucap selamat hari raya, ma'azir batin, kosong-kosong atau terbulang raya, tapi jangan tinggal doa yang disebutkan tadi. Maka insya-Allah bila kita sebarkan doa, insya-Allah Allah makbul doa. Maka kita pagi raya dalam keadaan kita menang, dalam keadaan tanpa dosa, kembali kepada fitrah. Barulah namanya Idul Fitri. Id itu maksudnya selain mana hari raya, dia ada juga makna kembali. Kembali fitrah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Apa makna fitrah? Dulu kita masa lahir mana ada dosa. Jadi fitrah kita adalah kembali tanpa dosa bila pagi raya. Mudah-mudahan begitulah kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima kita punya puasa pada tahun ni, dan kita doalah semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sudah. Pastikan amalan tahun ni lebih banyak daripada tahun lepas. Pastikan amalan ibadat kita pada tahun ni banyak sikit pada tahun lepas. Kalau contoh tahun lepas sedekah RM1 je tahun lepas, sehari, tahun ni banyak sikit, RM2 ke RM3 ke, lebih banyak daripada tahun lepas, maka barulah dia jadi Ramadan tahun ni lebih baik daripada tahun sudah insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita lagi di akhir di lain kali masa. Kalau kita tak jumpa dekat dunia, mudah-mudahan kita jumpalah dekat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وبلغنا ليلة القدر، وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن في رمضان. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا كلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا كلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا كلنا جنة الفردوس، وبعد عنا عذاب جهنم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.